Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menyempurnakan majlis penyerahan lembu korban di Ibu Pejabat Polis Tuaran pagi tadi. Beliau bersama Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tanpa Ruli Datuk Zahid Jahim, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri yang juga Adun Kiulu Datuk Jonis Tun Bangkwai dan Pembantu Menteri Kewangan Negeri yang juga Adun Pantai Dalit Jasni Daya secara simbolik menyerahkan lembu korban kepada Ketua Polis Daerah Tuaran Deputi Superintenden Noraidin Awang Maidin. Terdahulu Haji Ji menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Haji Nor Kampung Serusup Tuaran bersama penduduk di sekitar kampung berkenaan. Haji Ji turut mengambil peluang beramah mesra dengan jemaah selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Sementara itu, Syarikat Teknologi Maklumat dan Komunikasi milik Kerajaan Negeri Sabahnet Sdn Bhd mensasarkan untuk menjadi pusat kecemerlangan keselamatan cyber bagi negeri ini. Pengerusinya Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi berkata, dengan memperoleh kemahiran yang diperlukan, syarikat itu mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan profesional dalam bidang keselamatan cyber di Sabah. Beliau berkata ketika pandemik COVID-19, teknologi berkenaan berkembang sejak 2 tahun lalu dan dilaporkan kes keselamatan cyber meningkat 600% disebabkan pandemik. Di Malaysia, katanya pasukan maklum balas kecemasan komputer Malaysia melaporkan sebanyak 10,016 kes berkaitan keselamatan cyber pada tahun lalu, manakala sebanyak 3,057 kes dilaporkan bagi tahun ini setakat Mei lalu. Muhammad Razali berkata sebagai sebuah organisasi yang percaya dalam penambahbaikan berterusan, Sabahnet mengambil pendekatan proaktif terhadap keselamatan cyber dengan menggunakan kombinasi industri dalam rekaan peralatan untuk menyediakan perlindungan pada tahap paling tinggi kepada sistem dan data pelanggannya. Pada 7 Julai, Fortinet dan Sabahnet telah memeterai kerjasama pintar secara rasmi dalam satu majlis di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Sementara itu, Zainuddin berkata, kerjasama pintar itu penting bagi menyelesaikan kekurangan profesional keselamatan cyber dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan tempatan selain menyediakan bimbingan berterusan dalam amalan terbaik keselamatan cyber. Katanya bagi kerajaan negeri pula memiliki sebuah pusat kecemerlangan untuk keselamatan cyber akan membantu ke arah perlindungan data sensitif yang lebih berkesan. Dalam pada itu, Chin pula berkata Sabahnet merancang untuk mengasuh sekurang-kurangnya 100 jurutera yang ditauliahkan Fortinet dalam 3 ke 5 tahun akan datang. Hujan dan ribut yang melanda malam tadi menyebabkan berlaku sekurang-kurangnya 40 kejadian pokok tumbang di seluruh negeri sejak semalam. Antara daerah yang terjejas akibat pokok tumbang ialah Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Kudat, Sepitang, Tenom, Kimanis, Papar, Beaufort dan Kuala Penyu. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, Misran Bisara berkata kes paling banyak dilaporkan di daerah Kuala Penyu dengan 10 kes. Katanya ia diikuti dengan daerah Penampang dengan 8 kes dan Kota Kinabalu yang membabitkan 5 kes. Misran berkata setakat ini tiada mangsa cedera atau kematian yang dilaporkan dalam semua kejadian yang kebanyakan membabitkan runtuhan ke atas kenderaan. Katanya semua operasi memotong 2 pengalihan pokok yang tumbang sudah selesai dijalankan. Manakala seorang wanita cedera selepas dihempa pokok tumbang ketika menjalankan aktiviti berkebun di Kampung Kelanggaan, Penampang hari ini. Dalam kejadian kira-kira 3 petang itu, mangsa Maria Gihol, 51 tahun, cedera di bahu sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Jurucakap Persegerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 3.12 petang. Katanya seramai 5 pegawai dan anggota bersama jentera dan IMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang dikerah ke lokasi kejadian. Katanya mengikut laporan diterima seorang mangsa wanita dihempap sebatang pokok ketika menjalankan aktiviti berkebun. Pasukan bomba bertindak membantu mengalihkan pokok tumbang bersama orang kampung dan seterusnya membawa mangsa turun menggunakan stretcher. Menurutnya mangsa mengalami kecederaan di bahagian bahu dan dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Seterusnya, seorang kanak-kanak lelaki yang dilaporkan hilang dari rumah keluarganya di Kampung Kuridak Gadong, Beaufort semalam ditemui meninggal dunia dipercayai akibat lemas dalam parit pagi tadi. Muhammad Kaish Izhar Abdul Halim yang berusia 3 tahun ditemukan pasukan operasi pada jam 10.23 pagi, kira-kira 70 meter dari tempat mangsa dilaporkan hilang. Ketua Polis Daerah Beaufort Yusuf Zaki Mat Yaakob berkata pihaknya menerima laporan kehilangan kanak-kanak terbabit pada jam 10.30 pagi
pagi semalam. Katanya susulan itu operasi mencari dan menyelamat membabitkan polis serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia segera dijalankan. Katanya pada jam 10.23 pagi tadi, mayat kanak-kanak terbabit ditemui dalam parit kira-kira 70 meter dari tempat mangsa dilaporkan hilang. Mayat kanak-kanak terbabit ditemukan penduduk kampung bersama pasukan polis dan bomba. Yusuf Zaki berkata mayat kanak-kanak terbabit sudah dihantar ke unit forensik Hospital Beaufort untuk siasatan lanjut. Sementara itu ketika ditanya berhubung status terkini pencarian seorang lagi kanak-kanak perempuan berusia 18 bulan yang hilang dari rumahnya di Kampung Batu 66 semalam, Yusuf Zaki berkata mangsa masih belum ditemui. Katanya mangsa dikuatiri jatuh sungai atau hilang di hutan selepas keluar dari rumahnya dan operasi mencari dan menyelamat masih giat dilakukan. Teruskan bersama kami di asaka.com, berita komprehensif.